Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan kepada Mak Rajang Sibu, Haji Ha, Rusdi Ismail, Hazami Ahmad, Hazami Mamat, Muhammad Faizal, Abu Bakar dan semua yang hadir pada malam ni, Muhammad Nasir, Muhammad Zawawi, Aisyah Iskandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Ha, Muhammad Saufi, Siti Malisa Hasan, Nur Zia Umar, terima kasih kerana hadir dalam kuliah kita pada malam ni. Rizal Haliubi, Fairuz Abdul Latif, Anwar Idris, Aziko, Suhaila, baik semua yang hadir ya. Aisyah Iskandar. Ayat yang akan menjadi renungan kita pada malam ni merupakan ayat ke-31 dan 32 dari surah An-Nisa. Iaitulah berkaitan dengan larangan melakukan dosa-dosa besar dan larangan bersifat hasad kepada orang-orang lain. Baik ya, memiliki tafsir Al-Munir, boleh lihat pada jilid yang ketiga, muka surat ke-63. Dan yang ada tafsir Ibnu Kathir, boleh lihat jilid kedua, muka surat 356 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Wa la tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabna. Was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Sadaqallahul azim. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang larang mengerjakannya, nescaya kami hapuskan kesalahan-kesalahanmu dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, iaitu syurga. Dan janganlah kamu iri hati terhadap kurnia yang telah dilebihkan Allah kepada sebahagian kamu atas sebahagian lain. Kerana bagi lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebahagian dari kurnianya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi kalau kita perhatikan kaitan ayat ini dengan ayat yang lalu Allah menceritakan larangan makan harta manusia dengan cara yang batil dan galakan untuk berniaga. Bahkan menarik apabila dikatakan oleh para ulama, contohnya Dr. Ratib Nabulisi tafsirnya Tadabbur Ayatil Quran Al-Karim, menjelaskan bagaimana 200 juta manusia yang ada di Indonesia campur dengan Malaysia, campur dengan Filipina, campur dengan Thailand, 200 juta orang Melayu yang boleh kita panggil sebagai bangsa Melayu dan rumpun yang sama ini masuk Islam dengan berkat peniaga-peniaga datang dari India, peniaga-peniaga yang datang Islam dari Yaman, peniaga-peniaga yang datang dari negara Arab. Walaupun mereka itu yang datang bukannya datang membawa kitab Sahih Bukhari yang kita belajar ini, jumpa dengan Sultan Muzaffar ke ajak baca Sahih Muslim, Azkar Imam Nawawi, tak. Mereka datang dengan akhlak yang cukup menarik, menawan, peniaga yang jujur, mereka yang sangat mempunyai sifat amanah, lalu menyebabkan kedatangan mereka itu disenangi oleh warga tempatan. Dan tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, mereka semua masuk Islam dengan keberkatan akhlak yang mulia yang ditunjukkan oleh para businessman itu. Nampak tak tuan-tuan? Sampai dikisahkan di tempat namanya Yogyakarta, tempat yang ada candi yang besar tu tuan-tuan, candi Hindu yang kuno itu, klasik yang lama itu, bagaimana bila dibuat satu kajian menunjukkan bahawa 100% ataupun 98%, kalau tak 100% pun sikit saja lagi nak jadi 100% penduduknya beragama Islam. Sedangkan kat situ berdirinya candi yang paling kuno dan paling lama yang sinonim dengan agama Hindu dahulu kala. Bagaimana boleh berlaku demikian tuan-tuan? Takkanlah datuk nenek moyang mereka itu membangunkan candi padahal mereka merupakan ulama-ulama besar macam yang dipanggil sebagai wali songo dan sebagainya. Ternyata bila dikaji, diusul periksa,
ketika datangnya kaum muslimin yang merupakan peniaga-peniaga datang ke daerah tersebut untuk berniaga, mereka telah pun menawan dan menggoda dan menarik golongan yang beragama Hindu di situ untuk meluk Islam, berbondong-bondong ramainya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu semua mereka masuk Islam, sehingga terakhir yang tinggal cuma monk ataupun padri ataupun ketua agama Hindu sahaja yang tinggal sebatang kara. Semua orang masuk Islam, habis semua tuan-tuan. Sehingga ketua agama Hindu itu telah bertemu dengan ulama-ulama Islam dan berkata, kamu telah menang di sini, menawan hati mereka untuk masuk Islam. Mereka bangsa yang lemah lembut, sopan santun. Inilah sifat datuk nenek moyang tuan-tuan. Lalu mereka semua meninggalkan agama Hindu. Tolonglah hormati agama Hindu yang pernah datang ke sini. Walaupun aku akan mati seorang diri dalam keadaan tiada siapa yang akan mengkafankan aku. Begitulah lebih kurang ceritanya tuan-tuan. Tak ada lagi orang nak mengikut aku, tapi tolonglah hormati kesan agama kat sini. Tolonglah jangan robohkan candi Borobudur ni. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kisah yang dikemukakan dicatat oleh para sejarawan sebagai menunjukkan akhlak yang mulia yang Nabi SAW nyatakan dalam hadis-hadis yang banyak. At-tajirus saduq ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Orang yang peniaga yang jujur, yang amanah itu dia berada bersama dengan para anbiya, para salihin di akhirat nanti. Bahkan mudahnya untuk mereka masuki syurga di dunia, mereka dapat rezeki yang lebih 9/10 daripada perniagaan, daripada rezeki datang dari perniagaan. Sebenarnya seperti disebut dalam hadis dikemukakan oleh Imam Asyuti dalam tafsir yang terkemuka itu, Ad-Durrul Mansur. Banyak hadis yang menunjukkan keutamaan peniaga. Sebahagiannya telah saya baca dalam kuliah yang lalu, tuan-tuan boleh rujuk semula. Jadi dalam ayat sebelum ni, kalau menceritakan kelebihan berniaga dan larangan makan harta manusia dengan cara yang batil, sekarang Allah SWT menceritakan kepada kita dosa-dosa yang patut kita jauhi. Al-Imam Az-Zahabi ada satu kitab yang penting, namanya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Alhamdulillah kitab ini telah kami terjemahkan di Telaga Biru. Kalau tuan-tuan ada peluang, milikilah kitab ni, boleh baca sendiri je. Dosa-dosa besar, nampak Al-Kabair oleh Al-Imam Az-Zahabi. Alhamdulillah ini merupakan satu terjemahan lengkap, tak dinafikan. Ada beberapa versi kitab Kabair yang kami pilih di sini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Tuan-tuan boleh baca sendiri kat rumah dengan anak-anak sebelum tidur pada waktu malam. Biasakan diri kita sebelum tidur, marilah sama-sama kita berusrah membaca, menyampaikan apa yang difahami dari kitab ini. Jadi kalau kita perhatikan tentang apa maksud dosa besar, apa maksud dosa kecil, tuan-tuan jadi Imam Az-Zahabi menjelaskan di awal kitab Kabair ini, saya bacakan maksud dosa besar. Para ulama memang berselisih pendapat tentang dosa besar, kerana ada hadis yang banyak mengumpulkan tentang perbezaan dosa besar ni. Ada mengatakan 7 demikian, dan mengatakan 7 lain. Dan Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya sebenarnya berkata, Ibnu Abbas ketika ditanya oleh anak-anak muridnya apakah 7 dosa besar, maka mereka terdengar seolah-olah macam Ibn Abbas berkata bukan 7, sebenarnya 700 dosa besar. Ataupun dalam riwayat lain mengatakan, anak muridnya berkata, Ibn Abbas berkata bukan 7, sebenarnya ada 10 kat belakangnya, 70. Jadi kalau kita lihat di sini, saya baca sikit untuk pengetahuan tuan-tuan. Jadi para ulama berbeza pendapat tentang dosa besar, kerana ada hadis-hadis yang berbeza menunjukkan dosa-dosa besar ni. Kalau kita lihat dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, Nabi menyatakan, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Qala asyirku billah wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq wa sihr wa aklu riba wa aklu mal yatim wa tawalli yawm az-zahaf wa qazful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Dalam hadis ini menerangkan tentang dosa-dosa besar yang kena dijauhi. Jauhilah kamu 7 dosa besar yang membahayakan sangat. Yang pertama sekali adalah syirik kepada Allah SWT. Yang kedua, membunuh seseorang tanpa kebenaran di sudut undang-undang. Yang ketiga, iaitulah melakukan sihir. Orang yang melakukan sihir terhadap orang lain dalam hukum Islam dibunuh sebenarnya. Dia ambil tindakan had untuknya, hudud untuknya lah dibunuh. Wa aklu riba, dan pemakan riba. Kemudian wa aklu mal yatim. Yang kelima iaitulah makan harta anak yatim. Kita telah bincangkan berkali-kali berkenaan hal ini dalam surah Al-Isra yang lalu dan juga di awal surah Nisa yang kita sedang bincangkan sekarang. Yang keenam, tawalli yaumaz zahfi, lari pada hari pertempuran. Ketika orang semua sedang gaman mempertahankan Islam, maka dia melarikan diri. Kalau lari dengan tujuan untuk menyusun kembali strategi, itu dibenarkan. Tapi kalau lari untuk menyelamatkan diri, meninggalkan kaum muslimin yang lain, itu merupakan satu penderhakaan dan dosa besar kepada Allah SWT. Dan yang terakhir sekali, wa qazbul muhsanatil ghafilatil mu'minat,
Iaitulah menuduh seseorang melakukan perbuatan yang menyebabkan dia dihukum, iaitulah berzina. Menuduh seorang perempuan berzina. Ayat hadis ini menyatakan perempuan. Kerana penjelasan dari para ulama mengatakan bahawa biasanya orang perempuan susah untuk mempertahankan diri. Maklumlah kalau dia berstatus janda contohnya, dia berstatus ibu tunggal, dia berstatus anak dara yang belum berkahwin, maka tuduhan-tuduhan seperti itu sangat berat dan payah untuk dia bersihkan dirinya. Maknanya kalau dituduh seorang perempuan dalam keadaan seperti itu, tentulah mencemari masa depannya, keluarga dan orang-orang berkaitan dengannya. Maka itu sebab ditekankan di sini larangan untuk menuduh seorang perempuan, kerana biasanya orang perempuan dengan sifat lemah lembutnya, penyantunnya, sukar bagi dia untuk mempertahankan diri. Namun tidak menafikan menuduh orang lelaki melakukan perbuatan yang jelek dan hina ini juga merupakan dosa-dosa besar. Jadi itu sebabnya tuan-tuan dimuliakan sekalian, penjelasan tentang dosa besar ni Al-Imam Az-Zahabi bawa dalam kitab Al-Kabair supaya setiap kita ni memahami dan mengelakkan diri kita daripada terjumus dan perkara-perkara tersebut. Jadi kata Al-Imam Ar-Rafi'i dalam Syarhul Kabir, dosa besar dosa yang mewajibkan hukum had. Had iaitu hudud. Ada juga pandangan mengatakan bahawa ia dosa yang diiringi balasan buruk kepada pelakunya berdalilkan Quran juga sunnah. Ini juga pendapat yang serupa seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Al-Hawi, dan begitu juga Al-Imam Al-Baghawi dan kitabnya Tahzib. Kata Ibnu Abi Salam, ini juga merupakan seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang dipanggil sebagai Sultanul Ulama, dosa yang membuatkan pelakunya menjadi hina. Tambah beliau lagi, dosa besar pada pandangan menyatakan iaitu dosa yang disertakan dengan balasan buruk di dunia, apatah lagi di akhirat. Ibnu Salah pula mengatakan ada beberapa tanda yang menunjukkan suatu dosa termasuk dosa besar. Yang pertama, menyebabkan seseorang itu dikenakan hukum hudud. Yang kedua, janji yang buruk dan merupakan laknat daripada Allah dalam Al-Quran, bahawa mereka itu sebagai orang fasik. Berkata pula Al-Imam Ismail Qadhi, satu hadis yang mengandungi Ibn Lahi'ah dalam sanadnya. Ini Ibn Lahi'ah ni ada perbincangan para ulama tentangnya di Usul Mustalahul Hadis, bahawa Ibn Lahi'ah ni ada riwayat yang sahih, ada riwayat yang dhaif. Daripada Abu Sa'id, baginda bersabda SAW, Al-Kabair kullu zanbin adkhala sahibahun nar. Nabi telah menyatakan bahawa dosa besar adalah dosa yang menyebabkan seseorang pelakunya itu dihumbankan ke dalam neraka. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, banyak dalil menyebutkan dosa besar tanpa mengkhususkan bilangannya. Tadi dalam hadis menerangkan 7, sebenarnya lebih daripada itu lagi. Itu sebab dikatakan Ibn Abbas seperti riwayat oleh Imam Zamakhsyari dan tafsirnya, bahawa Al-Kashaf, tafsir yang terkemuka itu, ketika Ibn Abbas ditanya 7, Ibn Abbas jawab tak, 700. Riwayat lain mengatakan tak, 70. Maknanya bilangan tersebut jangan dipandang enteng, jangan dipelecehkan, jangan dipandang kecil. Ramai kalangan para sahabat turut menyatakan bahawa jenis dosa besar. Ada yang mengatakan, ada daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata 70 atau 700. Antaranya iaitulah kalau disebut derhaka kepada ibu bapa, kemudian lagi disebut penyaksian palsu. Ini tidak disebut dalam hadis yang 7 tadi. Kemudian mencemari kehormatan Baitullahil Haram, seperti perbuatan yang dilakukan oleh sebahagian daripada orang jahil, orang mukhannathin yang berkelakuan seperti orang perempuan di hadapan Kaabah. Ini dosa besar tuan-tuan dimulakan. Jangan pandang ini dosa kecil. Kemudian berkelakuan macam orang-orang kafir nak berkahwin, bawa cincin, duduk depan macam orang-orang Kristian lakukan di depan Kaabah, kononnya saksi Kaabah. Tak suruh membuat demikian. Apa hal kita buat benda-benda bid'ah macam ni tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi Imam Muslim pula menyebutkan sebahagian besar daripada dosa-dosa ini dalam kitab sahihnya, Sahih Muslim. Kata Imam Qurtubi, banyak hadis hasan dan sahih yang menyerangkan dosa-dosa besar, namun tidak bermaksud menghadkan bilangannya. Tapi sebahagian dosa besar lebih besar daripada yang lain. Contohnya syirik syirik adalah dosa paling besar. Berputus asa daripada rahmat Allah, membantu, memberitahu kepada musuh-musuh Allah di manakah tempat orang Islam duduk, lalu orang bukan Islam datang menyembelih orang Islam, seperti berlaku dalam pembantaian umat Islam beramai-ramai ketika berlaku serangan kepada mereka di Spain, Andalus ratusan tahun dahulu, bersekongkol dengan orang-orang Yahudi, orang Kristian, mengubah ayat Quran. Banyak sekali tuan-tuan dosa-dosa besar ni sebenarnya tidak dinyatakan. Kemudian mengambil Quran disapukan dengan najis. Jadi ini dosa-dosa besar tuan-tuan, tak dinyatakan dalam Quran, dalam hadis pun, tetapi dia dapat difahami. Maklum minaddin bid-darurah, di benda itu memang dah diketahui bahawa dia sudut akal yang murni akan mengatakan ia memang dosa besar.
Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, ini cerita tentang dosa besar. Itu sebab bila kita menyebut tentang dosa besar yang disebut oleh Allah SWT dalam ayat ini, kaitannya bila kita baca dalam tafsir Ibn Kathir, tuan-tuan dirujuk pada jilid yang kedua, muka surat ke-357 ni, saya bacakan untuk tuan-tuan sebelum saya huraikan bahawa dalam peringatan Nabi SAW terhadap dosa-dosa besar ni, bagaimana Allah Taala menyatakan, bila in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum, kalau kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa yang larang kamu untuk mengerjakannya, kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan kamu, iaitu dosa-dosa yang kecil. Iaitu bila kita menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil akan diampunkan oleh Allah SWT. Dalam bahasa Arab, kalau kita belajar dari usulnya, usul fiqih, kalau Allah sebut tajannub ataupun ijtinab, ijtanibu maknanya dia lebih ablag. Ablag ni maknanya lebih tinggi balaghahnya banding dengan jangan buat. Kalau disebut dalam surah Al-Isra yang lalu yang telah pun kita bincangkan, Allah Taala menyuruh kita untuk menjauhi wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Allah tak sebut wala taznu, jangan berzina. Kenapa? Apa beza antara wala taqrabu zina dengan wala taznu? Jangan kamu berzina ataupun ataupun jangan kamu mendekati zina. Apa beza dia tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian? Beza dia, kalau disebut tentang jangan dekati dalam konteks ayat ini, ia merujuk kepada satu yang lebih besar lagi, satu yang lebih penting, yang sangat besar untuk kita fahami. Bila makna tajannub ini, maknanya kita kena letak satu daerah aman, satu kawasan yang menyelamatkan kita daripada terjerumus dan melakukan dosa-dosa besar tersebut. Ya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, pada ini contohnya kita mengamalkan penjarakan sosial, kan tak boleh dekat. Maknanya kena ada satu area, satu kawasan yang dapat mengelakkan kita daripada kena jangkitan virus dan sebagainya. Maka kalau kita baca dalam Quran larangan untuk melakukan perkara-perkara haram ini, ia lebih ablag daripada larangan melakukan perbuatan haram itu sendiri. Kerana kalau kita sebut dalam konteks wala taqrabu zina ni, jangan kamu dekati zina, apa sahaja perkara yang menyebabkan kamu terjerumus dalam perkara yang namanya zina itu. Contohnya, tuan-tuan, pergaulan lelaki perempuan. Contoh, melihat benda-benda yang haram. Contohnya, melepaskan pandangan, melihat pada benda-benda yang haram. Kemudian apa lagi? Contohnya, berkawan dengan orang yang otaknya kotor, fikirannya membawa, menjerumus kita kepada perkara-perkara yang haram. Jadi inilah makna tuan-tuan dimuliakan. Bila menyebut perkataan wala taqrabu, dia lebih ablag daripada wala taqrabu, lebih ablag daripada dalam bab menyuruh larangan untuk meninggalkan zina itu, jangan dekati. Berarti segala perkara yang membawa kepada perbuatan itu hendaklah dijauhi, diawasi, dijaga. Maka tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, bila kita lihat dalam konteks kajian yang dilakukan, tuan-tuan, kata Dr. Muhammad Ratib Nabulisi dalam tafsirnya, amma hinama tasabbaba azamat wa inharafat liman yaraha mutafalliyatan fi thiyabiha fahadhi mushkilah, wa ana aqul lakum law halalta mi'a hal zina lakana 95% hadhihi alhalal lan yakhtur fi bal alwahid minhum an yasil az-zina, lakin li'annahu dakhala al-mantiqa al-muharrama saqathu ila zina. Kalau kamu buat kajian, kamu lihat dalam kajian dikemukakan 100 kes yang berlaku, 95% yang berlaku perbuatan haram yang namanya zina ini, tuan-tuan, sebenarnya telah pun didahului dengan perkara-perkara yang menjerumus orang itu untuk melakukannya. Itu sebab dalam Islam, bila menyuruh kita menjauhi satu perkara itu, ia sangat penting untuk kita ambil berat. Maka demikianlah bila Allah menyatakan dalam firman-Nya menerusi ayat yang sedang kita perhatikan sekarang, ayat ke-31, in tajtanibu, kalau kamu menjauhi dosa-dosa besar itu. Jadi dosa besar telah saya huraikan tadi daripada kitab Al-Kabair oleh Al-Imam Az-Zahabi, iaitulah dosa-dosa yang menyebabkan seseorang pelakunya dikenakan hukum hudud di dunia. Contohnya mencuri, contohnya perbuatan zina, contohnya perbuatan minum arak. Ini adalah perbuatan yang melayakkan pelakunya dikenakan hukuman-hukuman tertentu yang telah pun dijelaskan dalam Islam. Selain daripada dosa-dosa itu adalah dosa-dosa kecil. Tapi hendaklah kita faham dalam kaedah yang diletakkan oleh para ulama,
la kabira ma'al istighfar wala saghira ma'al israr. Kalau kita melakukan dosa besar, ia akan diampunkan oleh Allah dengan taubat yang bersungguh-sungguh yang telah kita bincangkan sebelum ini. Maka tiada dosa besar apabila adanya istighfar, maknanya dihapuskan oleh Allah. Dan tiada dosa kecil apabila dilakukan berterusan. Seseorang mungkin berkata, tak apalah, isi rokok ni dosa kecil, tapi kamu terus lakukan perkara tersebut, kamu memandang remeh perkara tersebut, membahayakan orang keliling kamu, kamu buang duit kamu, padahal hutang kamu tak bayar, macam-macam perkara berkaitan, maka ia menyebabkan kamu terjumus dalam dosa besar. Maka jangan pandang satu benda itu kecil apabila ia melibatkan hak Allah SWT. La kabira ma'al istighfar wala saghira ma'al israr. Tak ada dosa besar di sisi Allah bila kamu bertaubat bersungguh, maknanya dihapuskan, dan tiada dosa kecil di sisi Allah kerana ia akan menjadi besar apabila kamu memandang enteng, kamu meremeh-temehkan, kamu mempelikirkan, kamu terus melakukannya tanpa rasa bersalah. Baik muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi dalam ayat yang dinyatakan oleh Allah di sini mengingatkan kita kepada satu perkara yang penting dalam hidup, iaitulah meninggalkan dosa-dosa yang banyak itu hendaklah kita elakkan diri kita daripada melakukannya. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, saya teringat satu kata-kata oleh Ibn Abbas. Kata-kata ni sangat penting untuk kita hadam ni makna kita amalkan dalam hidup, iaitu kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Mizan al-I'tidal, dan disebut Ibn Qayyim dalam kitabnya Jawabul Kafi, iaitulah inna li ta'ati nuran fil wajhi wa zinatan fil wajhi wa zayyinan fil wajhi wa quwwatan fil badani wa sa'atan ataupun wasi'atan fi rizqi wa mahabbatan fi qulubin nasi. Apabila kamu melakukan ketaatan kepada Allah, nanti Allah akan berikan kepada wajah kamu nur, hati kamu menjadi terang, dan tubuh kamu menjadi kuat, rezeki kamu menjadi luas, dan kamu dicintai oleh sekalian makhluknya. Ingat baik tuan-tuan ya, inna lil hasanati ataupun li ta'ati nuran fil wajhi wa zinatan fi al-qalbi fil wajhi wa nuran fil qalbi wa zinatan fil wajhi wa quwwatan fil badani wa sa'atan fi rizqi wa mahabbatan lada qulubin nasi. Bila kamu melakukan ketaatan, perkara-perkara kebaikan, amal saleh, maka Allah beri pada kamu 5 hadiah. Hadiah pertama, wajah kamu penuh dengan nur. Yang kedua, hati kamu menjadi lapang. Yang ketiga, rezeki kamu menjadi luas. Yang keempat, tubuh kamu menjadi kuat. Dan yang kelima, kamu dicintai oleh sekalian makhluknya. Bukan saja manusia, malahan binatang pun sayang kepada kamu. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, para ulama yang terdahulu apabila mereka nak menaiki kuda tu ibaratnya macam kereta bagi kita inilah. Tiba-tiba kuda tersebut meragam, maka mereka akan muhasabah diri dan mengatakan tentu ada hubungan dengan Allah yang tak beres. Lalu Allah terjemahkan kesannya dalam bentuk tindak tanduk makhluk ini untuk memboikot aku, memberontak terhadap aku. Itu dia muhasabah para ulama terhadap kekurangan yang berlaku dalam amal saleh mereka. Sebaliknya, wa inna li sayyiati zulmatan fil qalbi wa sawadan fil wajhi wa wahnan fil badani wa naqsan fil rizqi wa bughdatan lada qulubin nasi. Allah, bahaya tuan ni. Inna li lil isyani inna li sayyiati zulmatan fil wajhi, zulmatan fil qalbi wa sawadan fil wajhi wa wahnan fi al badani wa naqsan fi rizqi wa bughdatan lada qulubin nasi. Maksudnya, sebaliknya dosa-dosa yang kau buat, perkara-perkara mungkar yang kau lakukan, akan mengakibatkan wajahmu hilang nurnya. Wajah kamu menjadi gelap, hati kamu menjadi hitam, rezeki kamu menjadi kurang, tubuh kamu menjadi sakit-sakit, dan kamu dibenci oleh manusia. Ini kata para ulama merupakan hadis mauquf. Hadis mauquf ni maknanya hadis yang terhenti pada sahabat seperti Abdullah bin Abbas ini. Tapi tentulah Abdullah bin Abbas ini mendapat sumbernya daripada Rasulullah SAW, kerana mustahillah beliau berkata perkara yang sewenang-wenangnya tanpa merujuk kepada Rasulullah SAW.
Walaupun ia hadis mauquf, tetapi kata para ulama maknanya sahih, kerana ia menjurus kepada banyak ayat Quran yang seperti yang kita baca kat sini, dan ayat-ayat hadis-hadis yang lain yang membuktikannya. Jadi kata Ibn Abbas ni betul tuan-tuan, sungguhnya ketaatan menyebabkan wajah mendapat nur, hati menjadi terang, rezeki menjadi luas, badan menjadi sihat, dan disayangi oleh makhluknya. Sebaliknya, kemungkaran, kemaksiatan, kefasikan, dosa-dosa yang kau lakukan akan menyebabkan wajahmu menjadi gelap, hatimu menjadi hitam, tubuhmu akan ditimpa penyakit-penyakit, dan rezekimu menjadi sempit, dan kamu dibenci oleh orang-orang yang melihat kamu. Bukan saja manusia, malahan binatang pun benci kepadanya. Kita pernah belajar hadis bahawa orang-orang saleh ni kalau mati, mustarihun mustarahun minhu. Ada orang mati, dia berehat. Ada orang mati, orang lain berehat daripadanya. Lalu para sahabat tanya kepada Rasulullah, apa maksud mustarihun mustarahun minhu? Kalau kita belajar bahasa Arab, mustarihun tu atas wazan mustaf'ilun. Kalau mustarahun atas wazan mustaf'alun. Mustaf'ilun maknanya isim fa'il. Maka ada orang yang berehat daripada kepenatan hidup di dunia kerana sebagai orang beriman, orang saleh, melakukan amal ketaatan ni penat. Dia perlu mujahadah. Tapi bila dia mati, dia berehat. Sebaliknya, orang yang melakukan maksiat itu, kehidupannya dibenci orang. Binatang semua sakit dengan keberadaannya, kewujudannya. Maka pada hari matinya, semua makhluk akan berehat dan berkata, kita pun tentu pernah dengar ada orang berkata, tuan-tuan, mati juga si fulan. Mati juga dia. Maknanya kata apa ni tuan? Kata ni istihza', tahakum, menampakkan kebencian. Mati juga engkau, bagus engkau mati juga engkau rupanya. Allah, tuan-tuan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masya-Allah tabaraka wa taala. So, betulkanlah mindset kita, program hidup kita supaya kehidupan kita ni menambah nilai kepada orang lain. Lihat setiap benda tu bagaimana aku boleh peranan untuk membantu orang lain. Jadi inilah yang Allah kehendaki kita untuk faham kaitannya dalam konteks yang luas. Walaupun ayat ini berbicara tentang wanita dan anak-anak dan golongan ditinggalkan sebab kematian, kehidupan mesti diteruskan walaupun orang penting sudah tiada, imam sudah hilang, tapi yang tinggal tu hendaklah menyelamatkan diri daripada terjumus dan perkara-perkara maksiat. Ya, tuan-tuan ni boleh kat Allah sekalian, ketika saya belajar di Jordan dahulu, maka ramailah wanita-wanita di Baghdad yang kematian suami atas serangan negara Amerika kepada orang Islam di sana. Langkah kejamnya perbuatan peperangan tersebut tanpa mengusul peksa hanyalah untuk merampas harta kekayaan yang ada di sana, sehingga mengakibatkan ramailah lelaki jatuh sebagai syuhada. Maka wanita-wanita yang tinggal tidak ada kerja terpaksa menjual kehormatan diri. Maka ayat ini tuan-tuan begitu sinonim, signifikan dengan apa yang kita bincangkan, iaitulah untuk kita kontrol dan kita kawal, terjaga segala isu yang dibawa dalam Islam ini adalah untuk kebaikan sebenarnya. Kerana itu dikatakan tasarrufatul imam manutun lil maslahah. Segala keputusan yang dibuat oleh hakim dalam Islam, dalam binjangan syura adalah untuk kebaikan semua orang. Maka apatah lagi kalau hakim itu merupakan Allah SWT dalam keputusan-keputusannya. Bagaimana saya telah bincangkan sedikit tentang perhambaan dalam Islam. Ia bukanlah satu jalan untuk memenuhi keperluan nafsu seksual golongan mujahidin Islam, tidak, tapi pembelaan sebenarnya di atas tanggungjawab yang telah pun dipikulkan sewaktu mereka mengambil wanita-wanita itu untuk menjadi hamba-hamba mereka. Baik, muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi bila kita lihat ayat-ayat Allah SWT di sini, Allah mengajar kita untuk menjauhi perkara-perkara yang haram. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, sahabat Nabi SAW bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana disebut oleh Imam Al-Bazzar, seorang pakar hadis yang terkemuka tentang dosa besar, maka beliau menyebut ayat yang kita bacakan daripada surah An-Nisa ni, daripada ayat yang awal sampai ayat ke-30 ni. Ini semua dosa-dosa besar kita telah bincangkan, tuan-tuan ya. Jadi saya telah nyatakan tadi perbezaan para ulama untuk menyebut konteksnya bukan 7. Tapi bahasa Arab ini antara angka yang merujuk kepada banyak. Bila sebut 7 itu banyak lah. Jadi kalau kita kata satu benda dalam bentuk yang tertentu, dalam hadis-hadis yang banyak menceritakan tentang berbagai-bagai konteksnya, maka tanggungjawab kita hendaklah menjauhinya. Ibarat kalau kita masuki satu institusi pengajian tinggi ataupun kita mula bekerja di mana-mana organisasi sekalipun,
maka mereka akan beri kepada kita satu manual, satu SOP, buku SOP. Ni benda-bendanya tentulah banyak yang kita dapat lihat. Maka perkara yang baik adalah perkara yang disenangi semua orang. Perkara yang buruk adalah perkara yang dibenci oleh manusia, tuan-tuan. Itu sebab Nabi kita SAW sering berdoa dengan satu doa yang mana baginda bersabda dalam hadis riwayat Ahmad itu, bahawa aku melihat nabi-nabi, saudara-saudara aku yang merupakan para nabi, kata Nabi kita SAW mengajar aku satu doa. Doa ni saya pernah ijazah kepada tuan-tuan. Lalu Nabi telah pun mengulas dengan berkata kepada para sahabat semua, pelajarilah kamu doa ini, bahawa doa ini merupakan satu kebenaran. Apakah doa tersebut, tuan-tuan? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin faqbidni fatawaffani ghaira maftun. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Kita pernah belajar doa ni kan, tuan? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta biqaumin fitnatan fatawaffani ghaira maftun wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Maksudnya, tuan-tuan, aku, ya Allah, ya Tuhanku, ajarlah aku untuk melakukan kebaikan dan berilah aku kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan, dan ajarlah aku untuk mengasihi orang-orang yang susah, dan ampunilah bagiku dan kasihanilah aku apabila engkau mengkehendaki sesuatu kaum itu ditimpa musibah, fitnah dalam agama mereka, maka matikan aku dalam keadaan tidak terpalit dengan fitnah agama itu. Dan aku pohon kepadamu kebaikan, aku pohon kepadamu cinta padamu, wahai Tuhan, dan cinta kepada orang-orang mencintaimu, dan cinta kepada amalan-amalan yang menyebabkan aku mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan cinta kepada amalan-amalan yang mendekatkan aku pada cinta padamu. 3 benda, tuan-tuan. Pertama, cinta kepadamu, cinta kepada orang-orang mencintaimu, cinta pada segala benda yang mendekatkan aku kepada cinta kepadamu. Nampak, tuan? Alhamdulillah, Zawawi Ghazali Nurilis telah masukkan doa ni. Saya telah ijazahkan tuan-tuan dalam siri yang keberapa saya pun tak ingat. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Nabi telah menyatakan pada hujung hadis ini, innaha haqqun fata'lamuha. Ini merupakan satu kebenaran. Nabi bersabda, inna haqq fadrusuha thumma ta'lamuha. Nabi bersabda doa ini dianjurkan oleh abang-abang aku, pakcik-pakcik aku, adik-beradik aku, saudara-saudara aku di kalangan Nabi-Nabi Allah yang pernah diutuskan, datang dalam mimpi dan mengajar kepadaku doa ini. Penting doa ini, tuan-tuan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta biqaumin fitnah fatawaffani ghaira maftun wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Belajar, tuan, hafallah doa ni. Memanglah panjang, tapi maknanya sangat berbaloi untuk orang-orang beriman. Kerana apabila kita dapat melakukan ketaatan, sebenarnya ia pilihan daripada Allah. Apabila kita cenderung untuk melakukan kemaksiatan, sebenarnya itu merupakan Allah telah mengeluarkan kita daripada list orang-orang yang dikasihi olehnya. Maka muhasabahlah diri selalu. Maka dalam doa ini dianjurkan kepada kita supaya mohon kepada Allah ilham, taufik, supaya inayahnya sentiasa kena pada kita, dipilih kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan tersebut. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian. Jadi mudah-mudahan dalam doa yang dianjurkan ni kita dapat mengamalkannya setiap sembahyang kita, setiap tahajud kita, setiap duha kita, setiap kali kita baca Al-Quran Al-Karim. Kerana Nabi SAW sendiri telah bersabda, innaha haqqun fadrusuha summa ta'lamuha. Ia merupakan satu kebenaran, maka pelajarilah, hafallah, amalkan dalam hidup kamu. Baik, muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi ayat yang kita bacakan ini ditujukan kepada orang beriman, sebagaimana ayat ke-29 lalu,
bahawa janji Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kecil bukan bila sekadar kita menghindar dari dosa besar, tapi bila ia disandarkan kepada keimanan dan keikhlasan dalam beramal kepada Allah SWT. Dalam kehidupan ni kita jumpa ada orang dia melakukan buatan baik semua dia buat, buatan jahat pun dia buat juga. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'ah. Dia perkara baik dia buat, perkara buruk pun dia buat. Kalau dia hadir ke masjid tak ada imam, dia jadi imam, bacaannya bagus. Kalau dia pergi ke kenduri kahwin, dia boleh berkaraoke dengan isteri orang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi ini satu perkara. Ada satu perkara lagi, di hadapan orang bukan yang baik, tapi di belakang orang macam-macam kemaksiatan dilakukan. Kerana itu bila hadirnya seseorang besok dimasukkan ke dalam neraka, maka ada orang bertanya kepada Tuhannya, ya Allah, kenapalah fulan dimasuk neraka? Kami lihat semua kebaikan-kebaikan yang dibuat. Maka jawapan malaikat kepada orang yang bertanya itu, idza khallau intahaku maharim Allah. Bila depan orang bukan baik dia, pijak semut pun tak mati, tapi di belakang orang segala maksiat dia lakukan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka itu sebab tuan-tuan yang mulia sekalian, kita belajar dalam hadis 40, ada orang yang melakukan amal saleh itu sehingga tinggal dia dengan syurga itu cuma sejengkal saja, tapi di hujung hayatnya dia melakukan kemaksiatan, masuk neraka lah dia. Sebaliknya ada orang yang kita lihat padanya melakukan amal-amal jahat sehingga tinggal dia dengan neraka itu cuma sejengkal saja. Tiba-tiba di hujung hayatnya dia berubah dan bertaubat dengan sebenar-benarnya, maka masuk dia ke dalam syurga. Kata Ibn Abil Bar dalam syarah kepada hadis ini, walaupun ia merupakan satu perkara yang jarang-jarang berlaku, tetapi ia mengingatkan kepada kita supaya jangan overconfident dalam beramal kepada Allah SWT. Kerana yang masukkan kita dalam syurga adalah rahmat Allah, bukannya amalan yang kita lakukan. Maka janganlah kita tertipu, janganlah kita menjadi orang yang maghrur, iaitu orang yang merasakan amal salihnya akan menyelamatkan dia di sisi Allah SWT. Jadi awasilah diri kita dia melakukan maksiat, kerana bila melakukan maksiat ini dia akan mengheret kita kepada maksiat-maksiat yang lain. Berkata Allah bin Mubarak, inni ra'aitu dhunuba tumitul quluba wa qad yurithu dhulla idmanuha wa tarku dhunubi hayatul qulubi wa khairul laka isyanuha. Wahai saudara, aku mendapati bahawa melakukan dosa mematikan hati. Ini ra'aitu dhunuba tumitul quluba wa qad yurithu dhulla idmanuha. Orang yang melakukan maksiat ini akan menyebabkan penghinaan dalam hidupnya. Wa tarku dhunubi hayatul qulub. Kalau engkau meninggalkan maksiat, maka hatimu akan hidup. Wa khairul laka isyanuha. Maka wajarlah bagimu untuk memaksiati, menolak, mengingkari hatimu yang ingin melakukan maksiat sebenarnya. Baik, tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi. Jadi dalam ayat ini mempunyai kaitan yang sangat signifikan dalam kehidupan kita, walaupun bicaranya kepada orang-orang perempuan yang terlibat, iaitulah golongan ummahat yang kehilangan tonggak pergantungan dengan kematian suami mereka dalam peperangan Uhud yang lalu yang telah kita bincangkan. Tetapi nampaknya ayat ini menyekalikan kita untuk turut memahami bahawa mesej ini ditujukan kepada kita juga. Janganlah dibaca Al-Quran ini seperti dikatakan al-ayah fi wadin, Al-Quran fi wadin wa nahnu fi wadin akhar. Jangan jadi seperti yang digambarkan, Quran berada di satu tempat, kita pula berada di tempat lain, kita merasa tak ada keterikatan langsung untuk ayat-ayat itu terhadap kita. Ini adalah satu perkara yang salah, tuan-tuan yang mulia sekalian. Antara kitab yang menarik untuk memahami Al-Quran ni, ada satu ulama yang terkemuka dari Maghribi Morocco, tuan-tuan ya. Namanya almarhum Syekh Dr. Farid Al-Ansari, seorang ulama tafsir usul fiqh yang terkemuka dari Maghribi, telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Beliau menjelaskan bahawa bagaimana Al-Quran ni boleh berperanan kepada para sahabat, sehingga pada zaman Nabi SAW ketika Nabi mengutuskan mubaligh, iaitu doa untuk berdakwah, tiba di satu tempat yang ketua kabilah itu disengat binatang bisa, maka dia telah pun baca surah Al-Fatihah saja, sembuhlah orang itu daripada penyakitnya. Bahkan dia telah minta supaya kalau sembuh bagi kepadanya 100 ekor kambing. Kemudian bila balik ke Madinah, dia masih bersalah, bercakap kepada Rasulullah SAW, saya baca surah Al-Fatihah, sembuh orang tu sakitnya, kami berdakwah kepada dia tak nak masuk Islam. Lalu bila saya doakan dia, jampikan dia dengan Al-Fatihah, baik pula dia.
Boleh tuan-tuan, kita mendoakan, kita menjampi orang sakit, termasuk orang bukan Islam, dengan ayat Quran untuk jadi hidayah kepadanya. Bukan kita doakan dia, tapi kita mendoakan supaya penyakit itu hilang dan mudah-mudahan dia dapat hidayah daripada Allah, seperti kisah berlaku dalam hadis riwayat Al-Hakim ini. Maka dia pun pulang ke Madinah dan beritahu Rasulullah, dia rasa bersalah, Rasulullah, saya telah menjampi ketua kabilah itu dengan Al-Fatihah, dia sembuh. Kemudian saya minta kepada mereka sebelum perkara dilakukan, syaratnya adalah bagi pada saya satu ekor kambing kalau saya boleh sembuhkan pesakit tersebut dengan izin Allah. Maka sekarang saya dapat satu ekor kambing, macam mana Rasulullah? Rasulullah bertanya kepadanya, ma adraka annaha raqiyah, bagaimana kau tahu dia merupakan ruqyah, dia merupakan satu jampi yang boleh menyembuhkan. Ija'li nasiban minha. Nabi bersabda kepada sahabat itu untuk mengelakkan rasa kebersalahan itu, berkata kepadanya, beri kepada aku sebahagian daripadanya, mana komisen aku. Seolah-olah begitu Rasulullah menyatakan kepada sahabat sebagai menunjukkan keharusan kita mengambil upah daripada kerja membaca Al-Quran, mengajar Quran dan sebagainya. Itu pandangan jumhur para ulama. Mengapa Al-Quran begitu peranan untuk mereka tapi tidak untuk kita? Sebagai contohnya kisah dalam Dalail Nubuwah, kisah tentang Sa'ad bin Waqqas yang mengetuai tentera menyeberangi sungai yang deras, yang besar itu, untuk ke seberang sana mengatasi kuasa Parsi. Beliau hanya membaca la zalika taqdirul azizil alim. Ayat ni kebanyakan kita baca daripada surah Yasin. Bacaan oleh sahabat Nabi yang mustajab doa seperti Sa'ad bin Waqqas itu menjadikan air sungai bertukar menjadi pejal. Lalu tentera Islam boleh menyeberangi sungai dengan mudah. Bahkan kata Salman Al-Farisi sebagai seorang tentera yang terlibat, andai jarum yang kami bawa untuk menjahit pakaian jatuh pun kami boleh kutip balik, kerana air sungai ternyata bertukar menjadi pejal. Baca ayat itu, zalika taqdirul azizil alim, tukar sungai menjadi pejal. Kenapa Quran boleh peranan untuk mereka tapi tidak untuk kita? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita baca kisah Bara' bin Azib radhiyallahu anhu ataupun Usaid bin Khudair yang baca surah Al-Kahfi sampai turunnya malaikat sehingga kudanya meronta-ronta, seperti yang kita baca dalam hadis Muslim. Bagaimana Quran peranan begitu tapi tidak kepada kita, tuan-tuan? Maka berkatalah Dr. Farid Al-Ansari, saya baca kitab ini daripada buku beliau bertajuk Majalisul Quran. Ini adalah kebanggaan para ustaz yang graduate daripada Morocco untuk bergurukan kepada guru yang mulia ni, tuan-tuan ya. Dr. Farid Al-Ansari rahimahullah telah meninggal dunia. Beliau berkata antara rahsia mengapa Quran berperanan betul dalam hidup mereka, kerana mereka menurunkan diri mereka kepada tahap perhambaan. Bahawasanya aku ni hamba kepada Allah. Aku hamba kepada Allah. Jadi nilai diri perhambaan seperti itu menjadikan mereka begitu rendah dan mereka tawaduk, mereka merasa pasrah, mereka merasa benar-benar hamba kepada Allah. Barulah Allah Ta'ala berikan kepada mereka apa yang tidak diberi kepada orang-orang sombong. Maka kebanyakan orang yang baca Quran adalah orang yang sombong kerana dia tidak berusaha untuk memahami kalam Allah. Dia merasakan seolah Quran tu baca bila perlu. Ini orang sombong lah, tuan. Kalau kita ni memerlukan kepada seseorang, tentu kita jumpa selalu, kita cakap selalu. Ta'sillaha wa taz'umu ta'atahu la amri hadha fil qiyasi syani'u in kana hubbuka sadiqan la ta'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kata para ulama, kata Allah bin Mubarak, kau tak siap saya juga, bahawa kamu tidak berusaha untuk berjumpa dengan Allah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kamu nak bercakap dengan Allah, kamu sembahyang. Kalau kamu nak Allah bercakap dengan kamu sembahyang, kamu baca Al-Quran. Maka tiada kemuliaan lebih besar daripada kemuliaan menjadi hamba Allah. Merendahkan diri kamu, bangun malam untuk berjumpa dengannya, merasa keperluan, kebergantungan mutlak kamu kepadanya. Maka inilah ciri-ciri orang beriman yang pertama. Nanti saya akan lanjutkan lagi kata-kata beliau daripada kitab yang penting ini bernama Majalisul Quran. Majalis sebenarnya julus, tuan-tuan. Duduk memberi penghormatan, bukan berdiri dengar. Kalau kita dengan ibu kita bercakap dengan ibu kita, maka kita akan duduk. Kalau kita sibuk sangat sekalipun, duduk untuk dengar daripadanya, mutiara-mutiara nasihat daripadanya. Janganlah kita berdiri, mak, apa lagi. Maka itu dipanggil sebagai Majalisul Quran. Orang-orang terdahulu mereka baca Al-Quran, kunna naqra'ul Quran fazadna imanan. Kami baca Quran bertambah iman. Tapi kita baca Quran makin hari makin jauh dari Quran.
Ini satu benda yang menarik, saya akan kupas lebih lanjut lagi dalam bab tadabbur, ada kaitan dengan ayat yang kita bincang di sini. Mudah-mudahan Allah beri rahmat, berkat dan juga kekuatan kepada kita untuk mengamalkan tuntutan ini, walaupun kisah ini berkaitan dengan golongan yang dalam yang mengalami musibah dari peperangan Uhud, tapi sebenarnya kita tak terkecuali pada ayat ini. Itu sebabnya para ulama berkata, tuan-tuan dimuliakan sekalian, sebenarnya kata Dr. Farid Lansari lagi, Quran ni untuk diri kamu. Kalau kamu kaji, kamu lihat, kamu akan rasa sebenarnya untuk kamu sebenarnya. Baik tuan-tuan hati nanti kasih cukup setakat dulu. Sekali yang baik semuanya daripada Allah. Kelemahan manusia, saya tak sempat nak masuk ayat 32 nampaknya. Izinkan saya untuk melanjutkannya pada malam esok. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Jangan lupa untuk sharing video ini kepada semua kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Moga ada kebaikan padanya. Dan doa yang telah saya ijazahkan kepada tuan-tuan itu, amalkanlah dia. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan termasuk di kalangan yang cenderung untuk melakukan taat. Setiap benda merupakan ketaatan. Setiap perkara ada peluang untuk melakukan ketaatan. Inilah antara bisikan hidayah inayah Allah kepada orang terpilih di kalangan hamba-hambanya. Mudah-mudahan dengan melakukan kebaikan itu menghapuskan keburukan-keburukan kita, seperti yang kita baca, innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kejahatan-kejahatan. Walaupun orang itu melakukan kejahatan, tapi kita nasihatkan dia, buatlah kebaikan. Nanti kebaikan itu akan hapuskan kejahatan, insya-Allah. Siapa yang bertaubat, berusaha, istiqamah, mujahadah, berkawan dengan orang saleh, rajin baca Quran, ini antara ingredient, antara suplemen yang kita kena makan untuk kesihatan rohani kita. Baik, setakat ini saja dulu. Sekali baik semuanya daripada Allah, kelemahan manusia. Jangan lupa share lah video ni kepada teman-teman kita, kawan-kawan kita, orang kita kasih, mudah-mudahan kebaikan padanya. Dan saya mohon tuan-tuan sokonglah kami. Besok ada program di Astro Go Shop pukul 9 pagi. Besok saya akan ceritakan kepentingan adab dalam kehidupan dalam buku terbaru terbitan Telaga Biru. Tolonglah share kepada kawan-kawan kita dan bagi kesempatan melihat pada jam 9 pagi di Astro Go Shop, insya-Allah. Bagi tuan-tuan yang minat untuk dapatkan produk Habatus Sauda Birkah yang dikeluarkan dari Telaga Biru menerusi Zahzan Travel, boleh tuan-tuan dapatkan di www.telagabiru.com.my. Dapatkan produk Habatus Sauda ni, mudah-mudahan dalam suasana ujian yang dialami, pandemik yang berlaku, kita dapat mengamalkan sunnah Nabi SAW yang Nabi nyatakan ia merupakan rawatan pada semua penyakit melainkan kematian, iaitu Habatul Barakah, Habatus Sauda. Dan bagi tuan-tuan yang minat untuk melakukan akikah, kami sedia untuk membantu di Yaman, di Syria, di Sudan, di Mekah, di Nepal. Orang Islam yang ada di sana memerlukan bantuan tuan-tuan. Andai tuan-tuan nak melakukan akikah untuk anak-anak yang lahir, maklumlah ni musim PKP yang berlaku sekarang, agak sukar untuk kita mengadakan di tempat kita, maka tuan-tuan melakukan bersama Zahzan Travel. Terima kasih Adibah Syahrum, Kusyari Yusof, Rizayu Rizal, Sabrina Yasin, Sarah Mat Taha. Terima kasih Puan Niat Abdullah. Tak ada TV dah lah, kesiannya Puan Niat. Boleh tengok dekat online, boleh tengok Astro Go Shop online dekat telefon. Terima kasih kepada saudara Anwar yang berusaha bersungguh-sungguh untuk pastikan notification sampai kepada tuan-tuan. Beliau daripada pagi tadi menggodam apa lagi saya pun tak tahu, untuk pastikan Facebook ini dapat tuan-tuan nikmati bersama-sama mendengar tafsiran Quran ini. Satu nikmat yang besar, insya-Allah. Terima kasih kakak sayang Ummu Nuair, kenang hamba dalam doa kakak sayang. Suami Mansur, Azina Sulong, Nur Hazrin, Khadijah Khalil, Nur Hawati, Malik B. Patria, Zulfadli, Sida Sahak, Jamila Ibrahim. Baik, terima kasih semua. Mak Habibi, Anizam Juso, Muhammad Nazul Karnin, Pak Pe, Hasan Ahmad, IC Mukhris, Nuraini Zulkafli, Atan Adnan, Muhammad Fadil, Hafifah Sa'adun, semua terima kasih. Andai apa-apa soalan yang ada, kalau saya boleh jawab, doakan kami semua Ustaz agar sabar menghadapi semua ujian.
Ya, hidup ni memang ujian. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami jadikan manusia memang dalam kesusahan. Keluar satu ujian, masuk ujian yang baru. Memang itu kehidupan kita, ya. Supaya kita rasa begitu hinanya dunia banding dengan akhirat. Supaya hati kita tidak cinta kepada dunia. Maka ujian didatangkan oleh Allah dalam kehidupan, Taiman Dayang, terima kasih. Zafridan Muhammad Daud, Hanil Inal, Hasan Ahmad, terima kasih semua yang hadir. Pok Muda, Mazlan Abu, Syahrul Idris. Baik, terima kasih Syarifah Zakaria. Bagi mereka yang minat untuk menyertai Telegram sahabat Ustaz Zahazan, boleh menyertainya. Ada banyak manfaat yang dicatatkan di situ. Kuliah ni dicatat semula di situ. Boleh sahabat-sahabat yang rajin, ustaz-ustazah yang ada, doa-doa dikongsi, dan tuan-tuan pun boleh berkongsi apa sahaja di sana asalkan ia kebaikan dan bukan fitnah. Ya. Wa fika barakallah ya akhi Faris Misbah. Terima kasih Faris Misbah, ya. Wan Semakah, Mumtaz Malik, Wan Aziza, Adif Nu'man, Dr. Nu'azia. Terima kasih Dr. Nu'azia. Doakan untuk hamba. Rosna Mak Yusof, Rashidah binti Bujang, Jana Yusof. InsyaAllah sama-sama kenang saya dan doa. Baik, di sini saja berakhir kuliah kita. Sama-sama kita menandatangan, mudah-mudahan kehadiran para malaikat yang kita tidak lihat membawa doa kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkan dosa kami, bapa kami, datuk nenek moyang kami sekalian, mohon buat baik pada kami sekalian, mohon buat salah pada kami, keturunan kami, adik-adik kami, sekian muslim-muslimat hidup yang telah meninggal dunia. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta taghfir lana wa tarhamana wa idza aratta bi qaumin fitna fatawaffana ilaika ghayra maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbu wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sekian tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.